Allahil Aliyyil Azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8, baris yang ke-12 daripada atas. Muka surat 8, baris ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yaitu iradah, dan yaitu iradah, sifat yang wujudiyah, lagi sedia, qadimah, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, qaimatun bizatihi Ta'ala, yang menentu ia sifat, yang menentu ia iradah, akan mumkinun, menentu dengan setengah barang yang, perkara yang harus atasnya atas barang. Dan yaitu iradah, sifat yang wujudiyah, sifat yang wujudiyah, lagi sedia, qadimah, qadim, tidak ada permulaan, sedia, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, qaimatun bizatihi Ta'ala, yang berdiri, yang ada di zat Allah Ta'ala, yang menentu ia iradah, yang menentu ia sifat, akan mumkinun, akan perkara yang harus ada, harus tiada. Mumkinun pun dengan setengah barang yang, mana perkara yang harus atasnya atas mumkinun. Banyak petok tu. Mana ni? Nak kena satu. Satunya sifat yang wujudiyah. Apa makna wujudiyah? Lagi sedia. Sedia ni qadimah, itu kita mudah faham je. Sebab zat Allah sedia, sifat Allah sedia. Sebab yang qadim hanya zat Allah, yang qadim hanyalah sifat Allah. Itu kita jelas lah waktunya. Yang qadim, yang sedia kala, yang adanya tidak ada permulaan, dua. Satunya zat Allah qadim. Yang keduanya sifat Allah qadim. Itu terjemah dia, lagi sedia. Itu mudah. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang ada di zat Allah. Kita akan cerita satu-satu. Yang menentu ia sifat iradah, yang menentu ia sifat iradah. Sifat iradah menentu. Tengok tu, dia ada nota kaki nombor 1 tu. Minggu lepas saya baca dah sekali tu, ada nota kaki nombor 1 tu. Ambil molek tu. Menentu akan mumkinun, akan perkara yang harus ada, harus tiada. Perkara wajib, perkara yang wajib ada, zat Allah dan sifat Allah tadi. Adakah iradah yang menentukan? Tak berkait. Perkara yang mustahil, anak Allah mustahil nak ada, isteri Allah mustahil nak ada. Adakah iradah yang menentukan anak Allah tak ada? Adakah iradah yang menentukan isteri Allah tak ada? Tidak berkait. Iradah menentu perkara yang mumkinun, perkara yang harus. Hak wajib tak kait dengan iradah, hak mustahil
tidak berkait dengan iradah. Jangan duk faham anak Allah tu tak ada, iradah yang menentukan tak ada tu. Tak kena gitu. Isteri Allah tak ada kan? Iradah yang menentukan tak ada. Tak ada kait, itu perkara mustahil. Iradah hanya menentukan perkara yang mumkinun, perkara yang harus ada, harus tiada. Menentu perkara mumkinun ni pula dengan setengah barang yang harus atasnya. Setengah je, bukan ke semua. Setengah kok mana pula? Setengah lah. Contohnya, Allah menentukan kita lelaki, Allah tidak menentukan kita perempuan. Allah menentukan kita perempuan, Allah tidak menentukan kita lelaki. Allah menentukan kita putih, Allah tidak menentukan kita hitam. Allah menentukan kita hitam, Allah tidak menentukan kita putih. Ada panggil setengah. Kalau Allah menentu semua, lelaki pun kita, perempuan pun kita. Tak, setengah lah dia panggil. Mana ni? Sekarang ni, Allah menentukan kita duduk, Allah tidak menentukan kita berdiri. Mana nak misal kat mana lagi? Setengah belakang tu. Artinya menentu akan setengah barang yang harus atasnya, atas mumkinun. Menentu setengah lah. Pada ni, bukan ke semua. Setengah mana? Hak sedang berlaku ni, setengah belakang ni. Allah menentukan kita ada di di surah Iman. Allah tidak menentukan kita berada di tempat lain. Itu setengah lah tu. Tapi dari segi akal harus belaka. Pagi ni duduk di surah Iman, harus boleh terima akal. Duduk di rumah, harus. Duduk di kedai, harus. Kedai ada kedai kopi lah. Masa ni kedai roncik ada lagi ni, Sabasung, nak misal Sabasung, nak misal Maidin, tak jadi lagi ni, tak buka lagi. Harus belaka tu. Allah boleh menentukan kita berada di rumah, Allah boleh menentukan kita berada di kedai makan. Allah boleh menentukan kita ada di tempat kerja. Sekarang ni kita berada di surau Iman. Itu ketentuan Allah. Setengah lah orang panggil tu. Tapi di mana-mana kita berada harus pada belaka. Tapi mungkin belaka tu. Tapi yang Allah menentunya setengah daripada barang yang harus atasnya, atas mungkin. Kita undur balik baca semula hak kitab tu. Gitu je lah. Hak tu apa? Apa? Hak elang tu kau tu. Gazet apa? Apa? Gazet apa? Kau? Dia sebelum tu kan cerita dulu. Apa? Elang. Gazet tau. Gazet. Hak gazet tu, gazet tanah tu apa pula? Tu apa? Tu apa sebut kerana tu? Hak tanah tu lah hak kerajaan. Gazet kan jadi hak Melayu apa tu? Gazet ke apa tu panggil? Gazet tu ialah dia gazetkan. Dia gazetkan. Jadi kita ambil dua poin. Lepas tu kita akan undur balik sebagai cerita satu. Kita hak mengelepasnya iradah terjemah dengan kehendak. Apa makna kehendak? Kehendak dengan makna berlaku tiap-tiap sesuatu tu dengan sengaja Allah. Saya tambah dengan sengaja sengeleng. Ada orang kata cakapan teranung sengeleng. Dah. Kitab Pati Paridah sengaja sengeleng. Pati Paridah kitab foto ni, bukan kitab teranung. Ada orang kata orang teranung je sengeleng. Orang Kelantan tak ada sengeleng. Tak ada sengeleng, ada orang Kelantan. Apa teranung sajanya. Sengaja sengeleng tu sama je lah. Sengaja sengeleng. Maknanya semua yang berlaku ni, itu makna kehendak, terjemah daripada iradah. Berlaku tiap-tiap sesuatu itu dengan sengajanya, sengaja sengeleng Allah, dan dengan perintahnya. Hak perintah Allah, milik dia belaka kan. Jadi Allah kehendak
Iradah dengan makna hak dia. Dia kehendak kat mana-mana pun. Itu kehendak terjemah daripada iradah. Bukan makna kehendak tu dengan makna berhajah. Ni. Berhajah. Kalau hajah ni dia kehendak yang menekan. Tu mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa yang Tuhan lakukan sekarang, hak Tuhan lakukan sekarang ni tu kudrah. Hak Tuhan lakukan sekarang itu adalah takluk kudrah. Apa yang Tuhan lakukan sekarang muwafaqah dengan kehendak. Apa kehendak Allah? Sengaja sekali Allah azali tu nah. Allah menetap ni adakah kerana ada hajah, ada tujuan yang menekan? Tidak. Azali yang ada hanyalah Allah. Kemudian Allah kehendak dijadikan makhluk, jadi langit, bumi, jadikan malaikah, kemudian pula dijadikan jin, kemudian pula dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Hak berlaku semua tu adalah sengaja sekalian Allah. Bukan kata Allah ni, dan Allah dengan keesaan Allah jua yang ada. Jadi Allah pun berkehendaklah pula kepada makhluk, biar buat langit, biar buat bumi, biar buat malaikah. Malaikah mengabdikan diri akan Allah, buat jin, buat manusia mengabdikan diri akan Allah. Barulah Allah jadi naik pangkat Allah. Mustahil sama sekali. Dan kenapa Allah jadikan makhluk? Sengaja selain Allah. Tu je. Tu kehendak. Tapi apa yang Tuhan lakukan, ada hikmah belaka. Ada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala belaka, tidak sia-sia. Dan sebahagian besar hikmah adalah rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ni. Ada orang duk ceramah dia kata Allah sunyi. Apa maksud dia tak tahulah. Jadi Allah sunyi. Dia Allah ni macam dia, sunyi seorang diri. Saya mana pula ni? Hak ni nak menyabitkan sifat kekurangan ni pun ranah agama, jangan main. Sunyi-sunyi tu, kalau kita pun hak jenis sunyi tu kurang dah. Kalau kita jenis sunyi, seorang diri sunyi ni, konting-konting apa? Seorang diri tu lah sunyi. Kalau orang pun maknanya rendah dah. Dah sunyi. Allah sunyi. Allah pun buat makhluk. Allah. Jangan duduk menyabitkan kekurangan kepada Allah. Kufur, jangan main. Kenapa Allah jadikan makhluk? Sengaja sengeleng Allah. Tu je. Ada hikmah belaka. Adakah Allah ada hajah daripada makhluk Allah jadikan? Tidak. Hajah ni gharak yang menekan, mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat dengan sifat istighna. Allah terkaya daripada segala-galanya. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya. Allah lepas daripada segala-galanya. Allah lepas daripada segala-galanya. Allah tidak berhajah kepada segala-galanya. Lepas tu kenapa Allah jadikan makhluk kemudian? Tu dipanggil kehendak Allah. Sengaja sengeleng Allah. Dan kita berpegang apa yang Tuhan kehendak, ada hikmah belaka, tidak sia-sia. Sekat tu je. Kemudian lepas Allah buat, Allah jadikan manusia. Allah jadikan manusia sebagai khalifah. Dia kadang-kadang ni jauhnya pemahaman. Ada orang berfahaman Allah jadikan malaikah ni dengan apa ni? Bukan kehendak sengaja sengeleng. Kita Allah jadikan malaikah
Semua yang berlaku sengaja selain Allah. Ada yang berfahaman Allah jadikan malaikat sebab Allah perlu pada malaikat untuk mentadbirkan alam. Dah kan malaikat kan? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Dia panggil mudabbiratil umur, dia panggil. Mudabbiratil umur. Malaikat empat ni yang mengatur segala-gala pekerjaan. Yang mengatur perjalanan alam, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ni mudabbirin. Jadi Allah perlu pada empat malaikat ni untuk bantu Allah mentadbir alam. Tidak. Itu hanya pada zahir. Pada hakikinya Jibril ke Mikail ke sama macam kita. Makhluk tak boleh bekas sama sekali. Duduk situ je. Macam contoh, kita manusia dijadikan sebagai khalifah atas muka bumi. Jadi Allah perlu pada manusia untuk menjadi khalifah, gitu. Untuk mengatur, untuk memakmurkan bumi. Tidak. Itu hikmah dia. Ada orang bila sebut kata malaikah tidak memberi bekas, dia bulat mata. Malaikat tak beri bekas juga? Makhluk tak beri bekas. Iyalah, makhluk tak beri bekas lah. Tapi malaikat tak beri bekas juga. Dah malaikat ni khalik ke makhluk? Ya, malaikat makhluk dah. Tadi kata makhluk tak beri bekas, awak iya kan? Sekarang awak bulat mata, malaikat tak beri bekas. Makhluk tak beri bekas, ya. Malaikat tak beri bekas, bulat mata. Makhluk tak beri bekas, faham? Okey, iyalah makhluk tak beri bekas. Malaikat tak beri bekas, dia di bulat mata. Dah, malaikat ni bukan makhluk. Yelah, kalau makhluk pun makhluk manusia lah dia kata. Bukan makhluk manusia, sekalian makhluk tak beri bekas. Bukan kata makhluk jin, makhluk manusia tak beri bekas. Bukan. Sekalian makhluk tak beri bekas. Jadi malaikat pun makhluk tak beri bekas. Hakikinya yang mentadbir segala-gala, yudabbirul amra minas sama. Siapa yudabbirul amra minas sama? Kalau kita baca dalam surah Sajadah, siapa yang mentadbir? Allah Ta'ala. Itu hakiki. Mudabbiratil umur, malaikat yang mentadbir ni, itu hanya majazi sahaja, letak pada malaikat. Kita ni pula ditugaskan untuk memakmurkan bumi. Itu pada zahir khalifah kita ni. Hakikinya Allah tidak berkehendak. Allah lepas daripada segala-galanya. Bukan Allah ada hajah daripada jadikan malaikat, tidak. Tapi Allah jadikan segala-gala ada hikmah belaka. Bukan Allah jadikan malaikat yang taat tu je ada hikmah. Allah jadikan syaitan yang derhaka pun ada hikmah. Bukan Allah jadikan manusia yang taat saja ada hikmah. Allah jadikan manusia yang derhaka pun ada hikmah. Kesemuanya yang Tuhan lakukan ada hikmah, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Situ je kita duduknya. Jadi Allah jadikan segala-gala, bukan ada hajah, tujuan yang menekan. Lepas Tuhan jadikan manusia, Tuhan menetapkan hukum hakam. Hukum hakam agama. Yang kita sebut hukum hakam agama ni lah yang akan bawa kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Itu hikmah dia. Tapi adakah Allah berhajah kepada hukum hakam ni untuk membawa kebaikan kepada manusia? Tidak. Kalau kita, macam sebut minggu lepas lah, kita menetapkan hukum hakam, peraturan, ada tujuan yang menekan. Kita menetapkan peraturan dalam keluarga. Sebab apa? Kalau tidak, jadi kucalanan. Lepas tu kerajaan menetapkan peraturan atas jalan raya. Kalau tidak, macam kata ada peraturan hak lampu traffic light tu. Sebab apa menetapkan peraturan seumpama tu? Kalau tidak
belanggo orangnya. Itu dipanggil ada tujuan yang menekan. Adapun Allah menetapkan hukum hakam kepada kita untuk bawa kebaikan kita dunia dan akhirat, itu hikmah. Faham tak ni? Bukan kata Allah berhajat perlu kepada hukum hakam ni untuk bawa kebaikan pada manusia. Tidak. Macam sebut dah minggu lepasnya, ahlul fatrah. Bukan kata tak ada hukum hakam, Tuhan pun tak ada, sembah berhala, tapi mati syurga. Tengok ni orang Mekah, orang kafir Mekah 1000 tahun dah kafirnya, duk sembah berhala. Sebab jauh orang Mekah ni, lepas daripada wafatnya Nabi Ismail AS, tak ada dah, tak ada rasul dah. Hak rasul ramai-ramai tu hak Bani Israel ni duduk belah Palestin tu. Mekah ke Palestin sebulan perjalanan, jauh dulu ada ni. Jadi di Mekahnya kafir lama dah. Bukan kata hukum hakam, agama pun tak ada. Bukan tak ada Tuhan, pergi buat Tuhan lain pula, semua berhala. Tapi akhirahnya neraka, syurga. Syurga. Lepas tu kenapa tu? Sengaja sengeleng Allah, kehendak Allah. Gitu je lah. Duk tak kata je. Hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka satu hal. Hak Tuhan netak tu semuanya ada hikmah, tapi bukan ada gharak, hajah, tujuan yang menekan. Hak ayat yang kita duk baca semua tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan, Allah Ta'ala kata, akan jin dan manusia melainkan kerana mengabdikan diri akan aku, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana mengabdikan diri itu kerana di situ lam tu bukan lam li ta'lil dengan makna li gharak. Tujuan menekannya supaya ibadah kepada Allah, bukan. Lam tu li sayrurah ataupun lil aqibah ataupun lil hikmah. Bukan liya'budun, bukan lam li ta'lil dengan makna lil gharak. Tujuan menekan kepada Allah ni supaya jin dan manusia sembah Allah. Tidak. Hikmah jua. Hikmah. Dia tujuan menekan ni kok. Makna kalau Tuhan tidak buat jin dan manusia, jadi kuranglah Tuhan. Itu tujuan yang menekan. Walaha kita maklum Allah Ta'ala sekalian mengabdikan diri kepada Allah, Allah kata tak jadi naik Allah. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang tidak terhingga banyaknya. Tinggi Allah kerana sekalian hamba mengabdikan diri? Tidak. Sekalian hamba derhaka kepada Allah. Adakah Allah jadi kurang? Tidak sama sekali. Sebab apa? Sebab Allah istighna, maha kaya, lepas daripada segala-gala. Yang Allah menetapkan sebahagiannya beriman, sebahagiannya tidak. Itulah dipanggil iradah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhenti setakat itulah. Pada ni. Sebab bab hikmah apa semua itu rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua yang Tuhan kehendak sampai masa Tuhan lakukan, kesemuanya ada hikmah, tidak sia-sia. Ada ni. Jadi dari segi hukum hakam Allah Ta'ala tetapkan pun, Allah Ta'ala tidak ada gharak, tujuan menekan. Allah melakukan di kita ni hidup dengan udara zahirnya. Adakah Allah perlu pada udara untuk menghidupkan manusia? Tidak. Hidup kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahir hidup kita tu dengan udara, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perlu kepada udara untuk menghidupkan manusia. Jadi lucu sifat istighna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi situ ada hajah. Macam kita lah, kita berhajah kepada udara. Tak ada udara kat kita, mati. Kita berhajah ni pada zahir je. Pada ni kita berhajah pada zahir.
Hakiki Tuhan belaka dah tu. Tapi oleh kerana hati kita ni jauh, maka kita berhajah kepada asbab. Berhajah perlu pada udara, berhajah perlu kepada makan. Walaha kita hidup adalah kehendak Allah. Kita apa yang berlaku di kita semua kehendak Allah. Tapi oleh kerana kita hati jauh ni, kita berhajah, berkehendak kepada asbab, udara, kepada makanan, kepada duit, kepada kerja buat. Tapi itu maksud kehendak, hajah yang menekan. Tapi kenapa kita seperti tertekan? Hakikinya tak ada apa Tuhan belaka. Dah kita jauh daripada Tuhan. Bila kita jauh daripada Tuhan, kita balik pada kita sendiri, tertekanlah kitanya. Sebab apa tertekan? Perlu kepada asbab. Kalau duduk makam hakiki, makam awliya, dia berjalan. Dia tak ada sebarang tekanan. Sebab apa? Yang berlaku tu adalah sengaja sengeleng Allah. Di hati hanya ada Allah. Maka tak ada lah dianya. Tak ada lah hajah-hajah yang menekan. Siapa ni? Makam awliya, makam sahabat. Lepas tu kita pasal tadi lah. Berhajah, berkehendak, menekan kita tu. Nak mari kelas ni. Kalau tak ada kereta, boleh mari? Okey dah? Atau panggil ada tu yang menekan. Dah kalau orang siapa makam tu tak naik kereta, dia naik kereta juga. Tak nak. Bukan tak naik kereta. Tapi kalau tak naik kereta, boleh juga. Siapa sini? Sebab apa? Sebab yang melakukan Allah Ta'ala. Sampai ke kereta, Allah Ta'ala yang lakukan. Selangkah je, Allah Ta'ala yang lakukan. Duduk tangga tu, adalah karamah dianya. Tapi kita tak. Kita berkehendak kepada kereta. Kita berkehendak kepada makanan. Habis kelah, pakat cari makanan. Habis kelah, pakat cari makanan. Sebab apa? Sebab berkehendak. Balik, nak tak payah masuk dah. Kan ni? Tadi naik itar dah tadi. Ni kan? Duk mikir dah. Sebab apa? Berkehendak. Berhajah. Menekan kita tu. Keluar habis dah orang lain. Kecewalah kitanya. Sebab kita hidup dah kadang tertekan kerana kita bergantung pada asbab. Salah ke tak? Tak salah ni sebuah syariat kitanya. Tapi hidup gitulah kitanya. Sebab yang hakiki Tuhan perlakukan tak ada. Ini gharak seumpama tu. Jadi gharak ni duduk di hati kita. Hati kita lah yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak faham. Kalau terjemah iradah kehendak. Iradah kehendak. Jangan faham Allah ada hajah mereka. Bukan. Kehendak dengan bahawa apa yang berlaku adalah datang dari sengaja sekali Allah. Datang dari rentahan Allah sebagai Tuan yang hakiki. Itu saja. Bukan kehendak dengan makna ada gharak, ada tujuan. Tapi ada hikmah dia panggil. Tidak sia-sia perkara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iaitu iradah. Iradah ke macam kudrah tu lah. Dia termarbutah, kita maklumlah. Termarbutah ni yang masyhurnya kita baca dengan itu masyhur dia. Kudrah, iradah, solah, ibadah, tariqah, haqiqah. Belaka tu. Termarbutah tu kan. Tapi kalau kita baca dengan iradah, kudrat, iradat, ibadat, solat, boleh. Termarbutah kalau kita wakaf, kita baca dengan pun boleh. Tapi masyhurnya baca dengan lah. Mana baca dengan contohnya wahdaniyah. Ke kita ngapa warna sifat 20? Wahdaniyat. Wahdaniyat. Wahdaniyah. Lepas tu kudrat, iradat. Apa jadi pula? Dia sama je tu. Wahdaniyah, kudrah, iradah, termarbutah belakang tu. Saya dengar sekali orang ceramah dia kata tersanggu. Yes. Tersanggu.
terbuka tu dia panggil sampan. Sampan, perahu. Sampan. Ada sampan. Dia dah bunyi sikit. Sampan ni perahu tu kan. Ni dia kata sampan. Kata tersanggu, tersampang. Jadi wahdaniyah, qudrah, iradah. Tu marbutah belaka tu. Masyhurnya kalau kita berhenti dengan lah, bukan berhenti dengan dan iaitu iradah, sifat yang wujudiyah. Sifat yang wujudiyah. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang Allah ada sifat. Allah ada sifat qudrah, Allah ada sifat iradah, Allah ada sifat ilmu. Ada Mu'tazilah, mereka tidak berpegang Allah ada sifat. Allah tak ada sifat qudrah, Allah tak ada sifat iradah, Allah tak ada sifat ilmu. Allah berkuasa, Allah menentu, Allah mengetahui dengan zat. Allah berkuasa dengan zat, Allah menentu dengan zat, Allah mengetahui dengan zat, Allah hidup dengan zat, Allah mendengar melihat dengan zat, bukan dengan sifat. Itu Mu'tazilah, dia menafikan sifat di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Mu'tazilah menafikan Allah berkuasa. Kalau menafikan Allah berkuasa dengan bahawa Allah lemah, tu bukan Mu'tazilah, tu kafir teruk. Mu'tazilah bukan menafikan Allah mengetahui. Kalau menafikan Allah mengetahui, Allah tidak mengetahui, itu kafir. Allah berkuasa, Allah tidak lemah, tapi berkuasa Allah bukan dengan sifat, dengan zat Allah Ta'ala. Allah mengetahui tapi bukan dengan sifat ilmu. Allah mengetahui dengan zat. Ini hak Mu'tazilah. Dia tak ambuh jadi berbilang qadim. Jadi berbilang qadim. Kalau gitu dia kata macam ahli sunnah. Zat Allah qadim, sifat qudrah Allah qadim, sifat iradah Allah qadim, sifat ilmu Allah qadim. Dah berapa qadimnya? Jadi banyak qadim. Qadim saja. Zat Allah je qadim. Lepas tu si qudrah tak ada di Allah, iradah tak ada di Allah. Dan Allah berkuasa ke tak? Berkuasa dengan zat. Allah menentu dengan zat. Ni Mu'tazilah. Kita tak sifat. Ini kita ahli sunnah. Sifat, qudrah, iradah, sifat yang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat ni sifat pasal mana pula? Sifat yang wujudiyah. Sifat yang bangsa ada. Bangsa ni bukan bangsa hak Melayu-Melayu tu, bukan ni. Bangsa ni dinisbahkan. Maknanya sifat iradah ni sifat yang pasal ada. Dipanggil wujudiyah. Sifat yang pasal ada. Ada sifat tu. Dan sifat salbiyah ada ke tak? Qidam, baqa, ada ke tak? Mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Hak wujud dia banyak khilaf bab wujud ni. Wujud tu sendiri sifat haliyah ke atau dia banyak pasang situnya. Kita ambil sifat salbiyah, qidam sampai ke wahdaniyah. Ada tak sifat tu? Itu bukan sifat wujudiyah, dia panggil sifat adamiyah. Adam ni sifat yang tak ada. Tak ada. Qidam tak ada, baqa tak ada, wahdaniyah tak ada. Cuma kita faham zat Allah yang tidak ada permulaan bersifat dengan qidam. Kita faham zat Allah tidak ada kesudahan bersifat dengan baqa. Kita faham zat Allah satu bersifat dengan wahdaniyah. Adapun diri sifat tak ada. Gitu jelah. Payah sikit kitanya. Saya biasa buat contoh. Balik kepada contoh kita lah. Ni, kita sekarang ni bersifat tak dengan kekal. Kita kekal lah sekarang ni sebab belum lagi dihancurkan oleh Allah. Ada tak sifat kekal kita? Tu ada tu. Ni zat. Zat ni tubuh. Ni zat.
ada tak sifat kekal? Tak ada. Cuma faham Tuhan tidak hancurkan, kekal lagi lah zat kita ni, tu je. Ni kita bersifat dengan seorang ke tak? Bersifat dengan seorang. Mana sifat seorang? Tak ada. Jangan nampak cokoh ni zat, bukan sifat. Di kita ni, manakah sifat yang ada di kita ni? Kalau di tubuh kita, mana sifat yang ada? Sifat yang ada di tubuh kita ni adalah warna. Tak ada tu. Ke tak ada sifat warna? Putih ke, hitam ke, ataupun apa? Coklat. Ni apa ni? Sawo apa? Sawo matang. Apa benda sawo matang tu? Kelabu asak. Kelabu asak. Kelabu asak tu lain tu dah. Sawo matang ni macam kita ni lah, gitu. Sawo matang tu gelap sikit, tapi dah hitam. Kalau kelabu asak tu hitam sikit. Kalau arang tu, arang gelap sangat Mana kalau kita kata kita coklat dah. Koko dak dah. Payah pun kita ni. Nak kata putih, dak putih. Nak kata hitam, hitam ni tempat lain, putih tempat lain. Kita ni tengah. Jadi waktu dia panggil warna, sifat yang wujudiyah, sifat yang ada. Ada tu? Sifat yang ada. Dia kalau sifat yang ada, kalau makhluk sifat yang ada, perkara yang didapati dengan panca indera yang 5. Itu sifat yang dia belaka tu. Wujudiah belaka tu. Perkara yang didapati dengan panca indera yang 5, deria yang 5. Sifat yang ada ni dia panggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Ma'ani dengan makna jamak daripada maknan. Apa dia maknan? Maknan ni perkara yang ada. Ma'ani banyak. Kalau satu maknan, sifat maknan. Apa boleh terjemah maknan? Perkara yang ada. Mana sifat tu sifat yang ada. Arti dia panggil maknan, ma'ani. Sifat yang wujudiah. Jadi kalau hak maknan, sifat ma'ani, sifat yang wujudiah. Kalau hak kita makhluk, perkara yang didapati dengan panca indera yang 5. Perkara yang kita dapat lihat. Dapat lihat ni lah. Warna-warna dapat lihat. Itu maknan. Perkara yang kita dapat dengar. Itu sifat yang ada tu. Ada belakang tu. Suara ada. Suara ni Tuhan jadikan di udara. Suara ni Tuhan jadikan di udara. Apabila suara ni ada, sebab itulah kita boleh ambil suara tu sipang. Panggil apa? Tangkap suara. Rakaman tu lah. Kalau suara tu tidak ada, macam mana kita nak rakam kan? Nak takat suara. Sama juga dengan warna. Kalau warna tu tidak ada, macam mana kita nak takat gambar? Siapa kita boleh takat gambar? Sebab warna tu benda yang ada. Itu maknan, wujudiah dia panggil. Suara pun maknan, wujudiah dia panggil. Hak dapat dengan panca indera dengar. Hak dapat dengan panca indera bau. Ni hidung di kita ni. Panca indera bau ni hak kita dapat wangi, maknan, sifat yang wujudiah. Busuk, maknan, sifat yang wujudiah. Ada ni. Perkara yang kita dapat dengan deria rasa, zauq, dia deria rasa. Ada ni. Hak syam tu deria bau, tu syam. Deria zauq, deria rasa. Dia rasa ni manis, masing. Itu benda yang kita dapat dengan deria rasa. Jadi manis, masing, sifat yang wujudiah, sifat yang ada. Kalau kita. Gitu je lah. Satu laginya perkara yang didapat dengan deria sentuh. Yang mana di satu jasad kita ni Tuhan letak deria sentuh, melainkan di tempat yang tidak ada darah mengalir.
Di tubuh kita ni kalau rambut tiada darah mengalir, kalau kuku tiada darah yang mengalir, maka tempat yang tiada darah mengalir Tuhan tidak letak deria sentuh. Kalau kita ambil rambut letak atas benda, nak tahu benda tu licin ke kasar, tak dapat. Sebab di rambut tiada ada deria sentuh. Jadi deria sentuh yang terletak di tubuh kita ni, kita pun dapat dengan dia sentuh akan licin, akan sifat kasar. Tu sifat yang wujudiah dia panggil. Adalah kita. Tu kalau misal kita. Tu wujudiah lah kita. Ada ni. Apa tu? Lepas tu di kita ni banyak lagi sifat ni. Kita ada sifat tinggi, kita ada sifat rendah, kita ada sifat gemuk, kita ada sifat kuru. Ada tak sifat tu? Ada? Ada, tinggi rendah. Tu zat. Zat tu. Tinggi gitu, rendah gitu. Gapa gitu-gitu? Tu zat. Tinggi kok gini ni. Kalau banyak gini pula. Dia rendah dia. Rendah pula. Jadi tinggi rendah, besar kecil, gemuk kuru, sifat iktibari dia panggil. Perkara yang amrun iktibari je. Mana apa ni? Kena kena adu. Gegu baru timbul. Sifat tu ada ke tak? Tak ada. Ni payah belaka tu. Tak lagi panjang-panjang. Sifat bulat ada ke tak? Tak ada. Sifat lepeh? Tak ada. Lepas tu bola-bola. Rupa gitu, kita fahamlah nama dia bulat. Tapi sifat bulat ada ke tak? Tak ada. Tak ada peningan kitanya, tak ada apa. Budak tu sepak tu bulat lah tu bola. Dah. Yang ada di bola, zat. Yang ada di bola, warna. Tu sifat yang ada. Ada pun bulat bukan sifat yang ada. Tapi kita fahamlah. Bentuk seumpama tu, nama dia bulat. Angin tak ada dah, kepek. Bentuk sama tu dia panggil lepek. Dah. Gitulah. Tapi ada tak sifat bulat? Tak ada. Lepas tu balik pening ngaji tadi. Sifat bulat tak ada. Tapi kita tengok barang gitu, kita fahamlah. Dia bersifat dengan sifat bulat. Bentuk zat bola duk gitu, nama dia bulat. Ada tak bulat? Tak ada. Yang ada di bola tu warna. Tu ada. Itu sifat wujudiah. Gitu je lah. Panjang pendek pun tak ada, pening. Hak adanya warna hak ada. Itu sifat maknan, sifat wujudiah kalau makhluk. Jadi mula daripada sifat kudrah sampai ke sifat kalam, sifat yang wujudiah, sifat yang ada. Itu je. Kidam bakak, sifat adamiyah, sifat yang tak ada. Diri sifat tu tak ada. Tapi kita faham zat Allah yang adanya tidak ada permulaan bersifat dengan sifat kidam. Zat Allah yang tidak ada kesudahan bersifat dengan sifat baka. Diri sifat tidak ada. Maka di hari akhirah kita boleh melihat zat Allah yang ada, dan kita boleh melihat sifat kudrah iradah Allah yang ada. Gitu ya. Kita boleh tak melihat sifat kidam baka Allah? Tidak boleh, sebab sifat tu tak ada. Bukan maksud Tuhan tidak bersifat kidam baka. Kalau kita tidak berpegang Tuhan bersifat kidam baka, habislah. Tuhan jadi macam kita pula, baharu binasa. Bukan. Kita berpegang Allah bersifat kidam sebab kita faham daripada ada Allah, tidak ada permulaan. Kita berpegang Allah bersifat dengan baka kerana kita faham Allah ada, tidak ada kesudahan. Kita peganglah. Cuma butir diri sifat kidam baka ada ke tak? Tak ada. Gitu ya. Jangan salah faham pula ni, orang baru tahu Allah tidak bersifat dengan sifat kidam baka, punah lalulah situ. Allah bersifat dengan kidam baka. Diri sifat tu ada ke tak? Tak ada. Allah bersifat kudrah iradah sampai ke kalam. Diri sifat tu ada ke tak? Wujudiah ada. Gitu.
Ha? Ada sungguh-sungguh lah. Ada sungguh-sungguh. Ada pada khari, ada pada zihar tu bicara lain tu. Ada sungguh-sungguh lah. Ada, jikalau Tuhan buka hijab, kita boleh melihat. Tuhan buka hijab, tak hijab. Sebut hijab pening pula. Hijab ni orang perempuan pakai tu. Perempuan berhijab. Hijab tu apa? Dendeng. Dendeng tu orang kata? Tebeng. Dendeng, tebeng. Bukan dinding, dendeng. Ke dinding lain. Dendeng lain. Oh, dendeng kok sikit. Dendeng. Dendeng tu macam tadilah. Skak. Ni hijab ni panggil ni. Jadi kita dengan Allah ni terhijab, terdinding, terdendeng, tersekat. Nak hilang hijab, tu bicara lain. Jadi apabila di hari akhirat Tuhan buka hijab antara kita dengan Tuhan, kita boleh melihat zat Tuhan, kita boleh melihat sifat kudrah Tuhan, kita boleh melihat sifat iradah Tuhan. Sebab kudrah iradah ada. Sifat yang wujudiyah dia panggil. Sifat yang ada. Kita nanti nak faham sifat maknawiyah, kaunuhu, kita kena duduk faham ni. Tak ada ni. Kena faham sifat ma'ani ni apa, sifat yang ada. Sebab tu dia ada maknawiyah. Kenapa kidam baqa tidak ada kaunuhu? Sebab kidam baqa bukan sifat yang ada. Dia kena faham situ. Kalau tidak, kita hanya pegang sifat 13 je. Wujud sampai ke kalam. Saya ngapa 20? Ini bukan amalan ngapa, ini pegangan. Nak pegang sampai ke 20, sampai kepada kaunuhu mutakalliman, kena faham molek. Tapi mujulah pandangan yang muktamad, pandangan Imam Asy'ari, 13 cukup dah panggil kenal Tuhan. Mana kita kalau tak faham sini, kita hanya berpegang sifat 13. Kaunuhu qadiran. Terjemahannya, keadaan Allah yang berkuasa. Keadaan Allah yang berkuasa. Lepas tu kenapa tidak ada keadaan Allah yang sedia, keadaan Allah yang kekal, keadaan Allah yang satu? Apa tidak ada kaunuhu? Apa beza pula kudrah dengan kaunuhu qadiran? Ni kena faham ni. Kudrah, iradah sampai ke kalam, sifat yang wujudiyah, sifat yang ada. Lagi sedia sifat Allah, sifat yang qadimah, yang berdiri pada zat Allah, yang ada di zat Allah. Yang berdiri mana yang ada di zat Allah. Jadi macam mana sifat yang ada, kudrah sampai ke kalam. Ni kita bicara iradah. Kudrah sampai ke kalam, sifat yang ada, nak ada di zat Allah, nak berdiri di zat Allah. Macam mana sifat yang ada nak ada di zat Allah? Dia kena ada kaunuhu, seolah-olah sebagai pelekat. Dia kata tu. Kenapa kidam bakok tak ada kaunuhu? Kidam bakok bukan sifat yang ada. Kidam bakok bukan sifat yang ada. Nak pelekat-pelekat apa? Kudrah, iradah sampai ke kalam, sifat yang ada. Macam mana sifat yang ada nak ada di zat Allah? Dia kena ada kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakallim. Macam contoh, satu barang dia bersifat dengan putih, dengan hitam. Jadi putih hitam ni sifat yang ada. Macam mana sifat putih hitam nak lekat di barang zat tu? Dia kena ada kaunuhu. Satu sifat lain pula yang Tuhan jadikan, yang melekatkan sifat putih hitam di barang, di benda tu. Tu. Kemudian benda tu, kita kata benda tu satu. Perlu tak pelekat? Satu tak ada. Ni kita kata, ni satu. Tak ada satu ni. Cuma faham, tidak berbilang, satu. Adapun hitam, hitam sifat. Sifat yang ada. Satu sifat juga. Kalau kata kecil pun sifat juga. Kalau kata nipis pun sifat juga. Itu bukan sifat yang ada. Sifat yang ada ni hanyalah warna hitam.
Jadi macam mana warna hitam ni lekat di zat telefon ni contohnya? Dikana ada kaunuhu, dia ada kena kaunuhul al-aswaq ni. Ada sifat yang melekatkan sifat hitam di zat benda. Tu kaunuhu. Ada ni. Tu je. Adapun jalanan sifat 13. Ni hitam ada di telefon. Cukuplah. Lekat macam mana sifat hitam dari telefon? Faham dah, tak ada tanya-tanya lah. Dia kata dia. Kudrah ada di zat Allah. Iradah ada di zat Allah. Ilmu ada di zat Allah. Macam mana kudrah, iradah nak ada di zat Allah, nak lekat di zat? Tak payah dah tu, cukup dah. Faham dah, molek dah kitanya. Kita pegang Allah bersifat dengan sifat kudrah, iradah sampai ke kalam. Ada ni, itu je. Nak pergi pada kaunuhu nanti kena faham sifatun wujudiyatun, qadimatun, sedia tu tak ada masalah. Qaimatun bizati ta'ala, sifat yang wujudan ada di zat Allah. Macam mana nak ada di zat Allah? Dia kena ada kaunuhu seolah-olah sebagai pelekat. Macam contoh sekarang, kita bersifat dengan gagah. Di tubuh kita ni ada kudrah, ada gagah, Tuhan letak. Walaupun sifat kudrah, sifat gagah di tubuh kita ni kita tak dapat melihat, tapi sifat tu ada, kita boleh merasai. Sebelum ada kudrah, lain kita rasa. Lepas ada kudrah, kita pun rasa lain. Mana boleh merasai sifat kudrah yang Tuhan letak di kita. Jadi macam mana sifat kudrah, satu sifat yang suku sakat daripada tubuh kita, nak lekat di tubuh kita ni? Kaunhu qadiram tu lah yang melekatkan sifat kudrah di zat tubuh kita. Gitu lah. Kan? Kalau tidak kau ambil sifat 13 je lah. Sifat 13 cukup dah. Lepas tu kaunuhu ngapa saja je lah. Ngapa saja. Sebab tu kidang bakok Mu'tazilah tidak nafikan. Hak saya sebut mula-mula tadi kan. Kudrah tak ada, Mu'tazilah kata. Iradah tak ada. Sebab kudrah iradah ni sifat yang ada. Zat Allah, diri Allah, zat yang ada. Kudrah sifat yang ada. Iradah sifat yang ada. Kalau gitu banyaklah hak berbilang koding. Adapun kidang bakok Mu'tazilah tidak nafikan, sebab bukan ada pun kidang bakok. Kidang bakok bukan ada pun. Sebab itulah menafikan sifat kidang bakok kafir ijma' ulama. Menafikan sifat kudrah di zat Allah jadi Mu'tazilah. Mana yang ijma' ulamanya sifat nafsiyah wujud dan sifat salbiyah qidam sampai ke wahdaniyah, itu ijma' ulama. Kenapa Mu'tazilah tidak menafikan wujud qidam bakok? Sebab bukan ada pun, faham sahaja. Maka tidak berbilanglah benda qidam, benda-benda yang qadim. Sebab qidam bakok bukan ada pun. Kudrah sifat yang ada, iradah sifat yang ada, zat Allah zat yang ada. Jadi kudrah pun koding, iradah pun koding, sama ada ni. Zat pun koding, sama ada ni. Jadi banyak benda koding. Tu Mu'tazilah tolak. Tapi kidam bakok mukhalafah, tu bukan sifat yang ada. Tak apa tu. Pada ni. Jadi kalau kita mengaji kitab sifat 20, menafikan sifat qidam baqa kafir, menafikan sifat qudrah iradah jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah ni tak kafir lah, tapi dosa besar, akidah yang terpesong, tapi tak hukum kafir. Sebab Mu'tazilah tidak menafikan Allah berkuasa, tetapi bukan berkuasa dengan sifat qudrah. Tidak menafikan Allah berkehendak, tidak menafikan Allah mengetahui, tapi berkehendak bukan dengan sifat iradah, dengan zat. Mengetahui bukan dengan sifat ilmu, dengan zat. Itu Mu'tazilah. Adapun qidam baqa, Mu'tazilah pun tidak nafikan, sebab bukan sifat yang wujudiyah. Qidam baqa dia panggil sifat adamiyah. Wujudiyah ada, adam tak ada, adamiyah tak ada sifat tu.
Tapi Allah bersifat akid dan baqa, diri sifat tu tak ada, maka tak perlulah kepada kaunuhu, sebab bukan sifat yang ada pun. Adapun kudrah, iradah sampai kalam, sifat yang wujudiyah. Hak ni hak fardu kifayah. Ada ni. Lepas tu kata nak ngaji fardu ain saja, walaupun kitab ni kitab Faridah ni nipih dak, dalam ni bukan fardu ain saja, banyak hak fardu kifayah juga. Cuma kita ni Faridah kita ni round yang kedua, jadi kita kena pergi pada fardu kifayah lah pula. Ni kan orang kata ngaji fardu ain saja dak, saya dak ngaji fardu ain saja, ngaji sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, sifat wujudiyah, sifat adamiyah. Bunyi arak-arak sikit lah nanti. Bunyi dengan ta'aluk, suluhi, tanjizi, qabdah. Dengar. Dah orang kadang-kadang dia nganyi je ngaji fardu ain ni. Nanti depan dah kita ni panjang ni. Bicara ta'aluk, ni taksir lah, taksis lah, inkishaf lah, dilalah. Bunyi arak-arak sikit tu. Hak tu hak fardu kifayah. Main duk kata ngaji fardu ain saja dak. Kita payah kalau baca kitab ni, nak ngaji fardu ain saja payah. Nak ngaji fardu ain saja tidak boleh berkitab. Kita ambil poin saja. Saya biasa ngajar tempat-tempat yang tu sikit, mana ambil tajuk je. Ada kitab, ambil kitab, tapi tak baca kitab, ambil poin. Pindah satu tajuk tu berpandu pada kitab. Kalau bab fiqh biasa sambil kitab wisyah, tajuk tu kitab wisyah lah, tapi tak baca. Ambil dia poin. Hak sunat-sunat pun dah ajar hak wajib-wajib. Sebab apa? Bab nak fokus fardu ain. Tapi kalau baca kitab, kita kena baca semua yang ada dalam kitab. Sama ada fardu ain ke, fardu kifayah ke, sunat ke, kita kena baca belakalah. Kalau dah kita baca kitab, dah lah kata ni sifat wujudiyah ni tak apalah, kita lakoh sudah lah. Tak boleh gitu. Mana kalau kita tak boleh lagi pun tak apa, bukan fardu ain. Yang menentu ia akan mumkinun dengan setengah barang yang harus atasnya. Tu kita baca semula lah tu. Kemudian hak nombor 1 nota kaki di luar tu, hak tu baca balik tu. Minggu lepas saya dah baca dah tu nota kaki tu. Iradah yang menentukan, isnad majazi. Sando majaz ni. Sando bukan hakiki. Sando letak. Yang menentu bukan iradah, yang menentu Allah. Allah yang bersifat dengan iradah. Yang melakukan Allah yang bersifat dengan kudrah. Bukan kudrah yang buat, bukan kudrah yang melakukan, bukan kudrah yang bukan. Kalau berpegang kudrah yang melakukan, kufur pegangan tu. Yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kalau kata iradah menentu, kudrah mengadakan, itu dia panggil isnad majazi. Sanda sementara, bukan hakiki. Macam kita cakap harian tu lah, makan kenyang, telan obat hilang sakit, hilang penimpala, gitu. Pasang kipas, pasang aircon jadi sejuk. Matahari panas molek, sekejap je jemur jadi kering. Ada ni? Kita masak bahan tu, bahan ni jadi sedap masakan. Walau yang menyedapkan masakan Allah buat, bukan garam, bukan gula, bukan rempah. Allah yang buat belaka. Tapi kita kata dengan bubuh bahan yang kena sukatan, makanan jadi sedap. Ada ni. Dan siapa yang masak? Saya yang masak. Jadi sedap, bahan dah buat. Jadi sedap kerana tukang yang berbahan tu. Dan mana Allahnya? Bahan tak boleh bekah. Kita tak boleh bekah. Tiba-tiba jadi sedap kerana bahan cukup, sukatan cukup, dengan tukang masak pula hok pandai. Dua-dua tu sandar kepada asbab, bukan sandar hakiki. Hakikinya yang menjadikan masakan tu sedap bukan bahan, bukan rempah, Allah belaka yang buat. Yang jadi boleh masak pandai ni Allah belaka buat. Dah kita cakap asbab, tak ada salah ni. Jangan duk balik cakap pelik pula. Mok masak sedap mau Allah buat. Kan ni? Mak ubah gapa ni? Jadi sedap ni. Macam iklan TV tu lah. Kat iklan tu kan jenis buah kan.
Buh gapo sedak tak ada Allah buat. Yalah buh gapo. Tu orang apa tu? Cakapan isnad majazi, sando. Bukan hakiki. Macam sinilah. Iradah menentu. Qudrah mengada. Itu isnad majazi, bukan hakiki. Hakikinya sebenar-benar Allah yang menentu, yang Allah yang bersifat iradah, Allah yang mengada, Allah yang bersifat dengan qudrah. Itu hak hakiki. Mana hak isnad majazi ini biasa je. Dan Quran menyandar kepada hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Quran menyandar pada hujan yang menumbuh tumbuh-tumbuhan. Itu isnad majazi belaka. Kita ngaji dalam kitab-kitab apa semua, kita ngaji kitab fiqh tu kan. Ngaji kitab fiqh tu. Benda yang merubah air. Benda apa yang merubah air? Teh, Milo merubah air. Tak boleh bekas. Najis jatuh ke dalam air, berubah air itu dengan sifat najis. Najis tak boleh bekas. Kepanasan matahari tu, air jadi panas, duduk bekas hak besi tu. Air musyammah matahari tak boleh bekas. Ada ni. Banyaklah. Kita menggunakan benda-benda yang tajam yang boleh menghilangkan lemuk-lemuk di kulit bangkai. Kalau zaman dulu dia menggunakan tahi burung merpati. Sekarang menggunakan asid untuk menghilangkan lemuk-lemuk yang ada di kulit bangkai, yang kita panggil samuk tu. Tak boleh bekas belaka tu. Pakaian yang menutupi aurah. Kita nak semayang kan kena pakai pakaian yang menutupi aurah. Yang tidak menutupi aurah contohnya plastik, tak sah. Kita pakai plastik. Menutupi aurah ke tak? Menutupi tak warna kulit? Tidak menutupi warna kulit, tak sah. Dia kena pakai pakaian yang menutupi warna kulit. Adakah pakaian tu memberi bekas pada menutupi warna kulit? Tidak. Tertutupnya aurah kita dalam semayang, itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sandar kepada asbab lagi. Tak ada salah. Dalam kitab tasawuf, kitab Minhajul Abidin, orang makan makanan haram seperti makan minum racun yang membunuh. Adakah racun membunuh? Racun tak boleh bekas. Imam Ghazali kata seperti racun yang membunuh. Dalam kitab Hikam Taqku Pulau Manis, orang yang bersahabah dengan ahli dunia seperti racun yang membunuh. Atau tinggi lagi tu, Pak Imam Ghazali kata ni, siapa-siapa yang makan makanan haram seperti racun yang membunuh. Racun tu membunuh. Makan makanan haram, mati agama kita. Minum racun, mati jasad kita. Tapi racun boleh mematikan jasad kita? Tidak. Tapi sandar pada seperti racun yang membunuh. Bersahabat dengan ahli dunia seperti racun yang membunuh. Itu semua panggil sandar kepada asbab, dipanggil isnad majazi. Ini orang salah pengajian, cakap sikit, mung ni tak ada Tuhan ni. Obat semua. Panadol lah, nasi lah, matahari lah, kape mu ni. Ini salah pengajian sangat-sangat ni. Bukan salah sikit-sikit, salah sangat-sangat. Memang tak mengaji orang ajar seumpama tu. Memang tak belajar, hanya membaca sendiri. Dia mengajar pun haram, kita pergi belajar pun haram. Akhirnya kita mudah-mudah mengkafirkan orang Islam yang lain. Man kafara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, kafir itu akan balik pada dia sendiri. Jangan mudah-mudah. Tak ada Tuhan mu syirik kafir mu ni. Asbab semua tu cakap isnad majazi jua. Tu kena faham molek lah. Jadi kita baca semula hak nota kaki di luar hak nombor 1. Wallahu a'lam.